أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. صدق الله العظيم. أفغير الله أبتغي حكما, apakah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, abtaghi, aku mengambil ataupun aku mencari, hakama, sebagai hakim, penentu kebenaran. Wa huwa alladhi anzala ilaikumul kitaba mufassala, dan dia Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan kepada kamu Alkitab, Al-Quranul Karim. Mufassala, mufassala maknanya lengkap, terang, jelas penerangannya. Walladzina atainahumul kitab, dan mereka iaitu ahli kitab yang telah diturunkan, yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab, ya'lamuna annah, sesungguhnya mereka itu, ahli kitab itu, tahu, annahu, sesungguhnya ia, iaitu Al-Quran, munazzalun, diturunkan, min rabbika, daripada Tuhan engkau, bil haqqa, dengan benar. Fala takunanna Okey, saya tutup mute semua. Nanti kalau ada siapa nak tanya, boleh tanya nanti. Buka balik mic. Fala takunanna minal mumtarin, dan jangan sekali-kali engkau menjadi di kalangan orang yang mumtarin, iaitu ragu-ragu. Jadi kita telah pun tafsir ayat 113 ini, dan secara umumnya, secara ringkasnya, ia adalah berkaitan dengan permintaan ataupun kafir Quraisy, musyrik Mekah. Mereka mahu mencari bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW. Jadi apa yang mereka minta? Mereka minta adalah mukjizat, benda-benda yang pelik, benda-benda yang luar daripada kebiasaan. Jadi kalau Nabi dapat membawa sesuatu yang pelik, yang luar kebiasaan mereka, dan juga apa yang mereka minta, jadi mereka akan percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi mukjizat itu dijadikan sebagai hakim, penentu kebenaran Nabi kita Muhammad SAW, kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana nak tentu benar ataupun salah? Jadi kafir Quraisy, mereka mahu menjadikan mukjizat itu sebagai hakim. Jadi ayat 14 ini adalah Allah Ta'ala mengajar Nabi kita Muhammad SAW bagaimana nak jawab. Bagaimana nak jawab permintaan mereka itu. Jadi katakanlah wahai Muhammad kepada kafir Quraisy, aku tidak akan mengambil selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hakim. Maknanya penentu kebenaran itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa alladhi anzala ilaikumul kitab, dan Allah Ta'ala yang menurunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Quran.
Dan Al-Quran ini adalah sudah cukup sebagai bukti bahawasanya Islam dan Nabi Muhammad itu adalah benar. Jadi Al-Quran itu dengan bahasanya, dengan isinya, ia adalah mukjizat yang agung, yang besar, yang telah mencabar kehebatan kafir Quraisy dari sudut bahasa mereka, dan cabaran itu tidak dapat disahut oleh kafir Quraisy. Dan kafir Quraisy sendiri mengetahui bahawasanya Al-Quran itu bukan ciptaan manusia, bukan ayat-ayat yang ditakbir ataupun diungkapkan oleh bahasa manusia. Ia adalah bahasa datang daripada langit, datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala adalah penentu ataupun hakim kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala telah menurunkan satu mukjizat yang besar, yang agung, iaitu Al-Quranul Karim. Sudah cukup sebagai bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW dengan penurunan Al-Quranul Karim. Dan Al-Quran itu adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala sebut sendiri di dalam ayat-ayat yang banyak. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, in kuntum fi raibin, seandainya kamu, wahai kafir Quraisy, wahai manusia sekaliannya, fi raibin, ragu-ragu, sedikit ataupun banyak, ataupun apa-apa saja pada Al-Quranul Karim, fi raibin mimma nazzalna ala abdina, seandainya kamu ragu-ragu pada Al-Quran yang telah kami turunkan kepada hamba kami, iaitu Nabi Muhammad SAW, fa'tu bisuratin mithli, maka kamu buatlah satu surah sebagaimana Al-Quranul Karim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mithli wad'u syuhada'akum, dan kamu panggillah pembantu-pembantu kamu, kawan-kawan kamu, ataupun sesiapa saja untuk membantu kamu, seandainya kamu adalah orang yang benar. Bukan saja satu surah, bahkan satu ayat. Bahkan Allah Ta'ala sebut, kulla ini ijtama'atil insu wal jin, katakanlah sekiranya manusia dan juga jin ala ayat misli hadzal Quran, seandainya berkumpul jin dan manusia untuk membuat Al-Quran, la ya'tu bimithlihi walau kana ba'dhum ba'dhan zahira, mereka sudah pasti tidak akan dapat untuk mencipta ataupun membuat seperti Al-Quranul Karim, walaupun jin dan manusia itu bersepakat untuk membuat Al-Quranul Karim. Daripada Nabi Muhammad SAW sehinggalah sekarang, cabaran ini terbuka kepada semua manusia di seluruh dunia. Tak kira bangsa, tak kira dia punya tahap pelajarannya, tak kira dia punya jenis bangsa, pemikiran, tahap pengajian, tak kira siapa pun, seandainya mereka mengatakan Al-Quran ini adalah bukan daripada Allah, Al-Quran ini adalah ciptaan manusia, jadi cabaran itu sampai sekarang masih lagi berlangsung, masih lagi terbuka, dan sehingga sekarang tidak ada sesiapa pun yang dapat membuat sebagaimana Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran ini sudah cukup membuktikan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Itu hujah yang pertama. Jadi kita boleh gambarkan apabila kafir Quraisy mereka meminta mukjizat. Jadi Nabi kata kepada mereka, apakah aku perlu menjadi seperti kamu? Ataupun apakah aku perlu mengikut kamu? Sedangkan hakim yang sebenarnya, penentu kebenaran yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan aku. Dan Allah Ta'ala telah menurunkan satu mukjizat yang besar, iaitu Al-Quranul Karim. Di mana kamu, wahai kafir Quraisy, kamu tahu bahawasanya Al-Quran ini adalah datang daripada Allah, bukannya datang daripada manusia. Dan seterusnya, bukti yang kedua,
walladzina atainahumul kitab, Yahudi dan Nasrani yang telah diturunkan kepada mereka Alkitab, ya'lamun, mereka tahu, annahu, sesungguhnya Al-Quran itu munazzalun min rabbik, iaitu turun daripada Allah Subhanahu wa taala bil haqq, dengan benar. Itu bukti yang kedua. Jadi pertama, Al-Quran adalah bukti yang pertama menunjukkan bahawasanya kebenaran Nabi Muhammad SAW. Dan seandainya kafir Quraisy ini mereka ragu-ragu, mereka kata, oh, tak betul, tidak benar, kami mahu lagi hujah yang lain. Jadi kamu pergi tanyalah ahli kitab, iaitu Kristian dan juga Yahudi yang berada di Madinah, dan Kristian yang kafir Quraisy pergi berniaga, pergi ke Syam dan sebagainya, dan juga di Mekah. Jadi mereka boleh tanya, apakah Al-Quran ini benar ataupun tidak? Jadi orang Yahudi dan juga Nasrani tahu, ya'lamuna annahu munazzalun min rabbik. Mereka juga tahu bahawasanya Nabi itu adalah benar, dan juga Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi itu adalah benar. Allah Subhanahu wa taala adalah benar. Itu dua hujah yang diajar oleh Allah Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai bukti kebenaran. Tidak perlu lagi meminta sesuatu yang pelik ataupun mukjizat, sesuatu yang luar biasa. Tidak perlu, cukuplah dengan apa yang ada di depan kamu. Pertama, Al-Quran, dan yang kedua adalah Yahudi dan Kristian. Mereka ini tahu bahawasanya Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang benar. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu, kenal Nabi itu, Nabi Muhammad itu mereka kenal sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Dan disebut di dalam kitab-kitab mereka kedatangan Nabi Muhammad SAW. Bahkan Arab dan juga Yahudi, mereka menunggu ketibaan Nabi Muhammad SAW di Mekah Al-Mukarramah. Tapi akhirnya Arab di Mekah, Arab di Madinah, mereka beriman dengan Nabi, tetapi Kristian di Madinah mereka menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka menunggu ketibaan Nabi. Puak-puak Yahudi yang berada di Madinah Al-Munawwarah, Bani Qainuqa, Bani Quraizah. Jadi mereka ini tunggu kedatangan Nabi untuk membawa keamanan di rantau Arab itu. Tetapi apabila Nabi diutuskan, mereka telah menolak Nabi Muhammad SAW yang berimannya adalah Aus dan Khazraj yang berada di Madinah Al-Munawwarah, dan akhirnya Nabi satukan dipanggil Al-Ansar. Jadi mereka tahu, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil anni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-taurah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Karena dalam kitab Taurat itu sudah pun dinyatakan akan datang seorang nabi yang bernama Ahmad, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah pun ada di dalam kitab-kitab mereka. Jadi ini adalah bukti yang kedua. Fala takunanna minal mumtarin, dan janganlah kamu menjadi di kalangan orang yang ragu-ragu lagi. Al-Quran ada di depan, dan juga penyaksian kebenaran daripada Yahudi dan ahli kitab, maka ini sudah pun cukup menyatakan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Jadi itu adalah 100 tafsiran ringkas 114. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Dan telah tamat, selesai. Tamat ini samalah, Melayu pun sebut tamat juga. Tamat ni maknanya telah habis. Jadi bila telah pun dinyatakan dua tadi kebenaran, maka telah selesailah. Kalimatu itu ada dua tu. Kalau kita sama ada kalimatu ataupun kalimatu, kalimatu jamak ataupun kalimatu
ta itu dia terbuka. Jadi kalau ikut penulisan biasanya adalah kalimat tu itu tertutup. Apa kita panggil marbutah, ta bulat. Tapi ditulis di situ dengan ta terbuka. Jadi keterbukaan itu antaranya adalah menunjukkan keluasan banyak ayat-ayat Al-Quran. Jadi ada bacaan kalimatu, iaitu dengan jamak. Kalau kalimatu dengan mufrad, tetapi ta itu dibuka, bukan ditutup. Kalau ditutup, dia menunjukkan kekurangan ataupun tidak luas, sempit. Jadi dibuka. Dan penulisan ini, Al-Quran ini adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beginilah sahabat menulis ayat ini. Jadi ia ditentukan sebegini. Tidak boleh kita ubah ta itu menjadi bulat. Ta itu dia terbuka. Jadi watammat kalimatu rabbika. Jadi tu itu kalimah itu mufrad. Tetapi ta itu ditulis dengan maftuhah, iaitu terbuka. Nak menunjukkan bahawasanya keluasan banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan kebenaran. Banyaknya tajuk-tajuk di dalam Al-Quran, perbahasan-perbahasannya tentang akidah, tentang syariah, tentang sejarah, tentang janji baik, janji buruk, syurga, neraka, tentang kehidupan sebagai keluarga, tentang kekeluargaan, hukum hakamnya, tentang jenayah dan hukum hakamnya, tentang kewangan dan juga hukum hakamnya. Jadi banyak kalimah ataupun ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim. Jadi ta itu dibuka walaupun ia adalah mufrad. Apatah lagi kalau jamak, kalau jamak ia memberi makna banyak. Fatammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, maka selesailah Al-Quranul Karim ayat-ayatnya daripada Tuhan engkau sidqan, benar, tepat. Sebagaimana yang dicerita, sebegitulah realitinya. Sebagaimana yang disebut tentang kebenaran dan itulah keperluannya. Jadi disebut di dalam Al-Quranul Karim. Dia tidak bercanggah dengan realiti. Dia tidak bercanggah dengan kehidupan, naluri, rohani, jasmani dan juga sejarah kebenaran. Tidak bercanggah. Dia adalah sidqan, tepat. Wa'adla, dan juga adil. Tidak lebih, tidak kurang. Dia adalah adil. La mubaddila li kalimatih, dan tidak ada pun boleh menukarnya kalimah-kalimah Al-Quran itu. Wa huwas sami'ul alim, dan dialah Allah Ta'ala yang maha mendengar dan juga maha mengetahui. Jadi itu adalah ayat 113 dan 115. Jadi kita teruskan, tidak mahu panjangkan tafsiran ayat ini, kita teruskan dengan i'rab. Jadi alif itu istifham inkari. Ini pun saya dah beritahu. Sebelum ini sudah pun i'rab ayat ni, awal ayat ni. Istifham inkari, inkari maknanya nafi, ingkar. Jadi kalau kita terjemah harfiah, apakah selain daripada Allah aku akan ambil sebagai hakim? Jadi dia punya ayatnya adalah ingkari. Jadi kita boleh terjemahkan, aku tidak akan mengambil selain daripada Allah sebagai penentu ataupun hakim. Itu maksudnya ingkari. Bukan perlu jawapan. Tetapi sebenarnya dia nak menyatakan, dia nak mengingkari. Nak mengingkari bahawasanya ada selain daripada Allah sebagai penentu kebenaran. Kan? Fa'atifah. Fa'atifah ni fahuru atah. Kerana ada takdir sebelumnya. Iaitu qul. Katakanlah wahai Muhammad. Afa ghairullah. Jadi ada qul sebelumnya. Katakanlah wahai Muhammad. Apabila kamu dipinta mukjizat ataupun perkara yang pelik sebagai bukti kebenaran engkau, maka engkau katakanlah, engkau jawablah. Ghair maf'ulun bihi muqaddam. Muqaddam ni maknanya duduk awal. Afa ghairallah abtaghi. Sepatutnya abtaghi ghairallah hakaman.
Abtaghi itu adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' marfu'un muqaddar bidhammatin muqaddaratin 'ala al-alif 'ala al-ya' abtaghi. Jadi abtaghi itu adalah fi'il mudhari'. Mana maf'ulnya? Maf'ulnya adalah pertama ghaira. Ghaira itu diletak di awal. Afa ghaira. Kalau ikutnya afa abtaghi ghaira Allah. Ini pun rasanya saya dah uraikan pada minggu lepas. Jadi ghair itu adalah maf'ul bihi muqaddam. Muqaddam maknanya duduk di awal. Sebabnya maf'ul bihi ini kalau ikut rukun ayatnya dia berada yang ketiga. Ini ayat Melayu perlu macam tu. Contohnya, saya makan nasi. Saya pelaku makan perbuatan. Apa yang kena makan nasi. Jadi dia yang ketiga. Dalam bahasa Melayu tak boleh letak yang pertama. Nasi saya makan, dia dah bertukar. Nasi saya makan. Saya nasi makan. Lagilah orang tak faham. Dia kena saya makan nasi. Nasi saya makan. Bolehlah orang faham tapi salah dia sudut struktur ayatnya. Nasi saya makan. Apatah lagi nasi makan saya lagilah. Tak betul. Jadi bahasa Arab tak apa. Letak di depan, di tengah, di belakang itu tak jadi masalah. Jadi nasi saya makan. Boleh. Saya makan nasi. Okey. Tak jadi masalah. Jadi kalau ikut asalnya maf'ul bih ini dia berada yang ketiga. Saya pukul Muhammad. Muhammad itu adalah maf'ul bih. Muhammad saya pukulnya. Jadi bolehlah letak di depan maf'ul bih itu. Jadi di sini pun sama. Di sini dia letak maf'ul itu di depan. Afa ghairallahi abtaghi. Dan dalam kaedah bahasa Arab, apa yang didahului itu, itulah sebenarnya tajuk ataupun fokus ayat itu. Jadi selain daripada Allah, bukan hakim. Itu yang nak diberitahu. Selain daripada Allah, bukan penentu kebenaran. Kalau kamu nak cari kebenaran adalah Allah. Kalau kamu cari kebenaran melalui yang lain daripada Allah SWT, maka ia adalah tidak benar. Jadi Al-Quran, hadis Nabi SAW itulah sumber wahyu daripada Allah SWT dan ia adalah sumber kebenaran. Selama mana kamu berpegang dengan keduanya, kamu tidak akan sesat. Jadi dia punya fokusnya adalah selain daripada Allah itu bukannya kebenaran ataupun bukannya hakim penentu. Jadi didahului ataupun diletak di depan. Wahuwa mudhaf, ghaira itu adalah mudhaf, Allah itu adalah mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih ini dia adalah majrur. Jadi ada dua sebab majrur. Pertama al-idhafah, yang kedua adalah huruf jar. Kalau kita nak apa? Nak tahu sebab majrur, pertama huruf jar. Huruf jar ini seperti fi, min, bila. Jadi kalau ada isim selepasnya, dia akan jadi majrur. Contohnya fi al-bait, al-baiti. Ta tu kan saya baca dengan baris bawah. Itulah maksudnya majrur. Hukumnya. Ala maktab. Maktab meja. Kita baca bi. Kita tak baca bu. Kenapa kita tak baca bu? Ataupun kita tak baca ta? Kerana ada fi. Fi ini adalah huruf jar. Jadi mana-mana saja kata nama yang berada selepas huruf jar, hukumnya adalah majrur. Majrur bi kasrah. Kasrah itu maknanya baris bawah. Fil baiti adal maktabi. Contoh. Jadi ti itu adalah kasrah. Bi itu adalah kasrah. Tetapi tanda i'rab ini dia bukan selama-lamanya kasrah, majrur. Contohnya kalau ada dua buah rumah. Fi al-baitaini ala
tabaini. Jadi dalam bahasa Arab, rumah ini dia tidak sentiasa satu. Kadang-kadang ada dua rumah. Orang ada dua rumah, ada dua meja. Jadi kalau dua, dia bukan lagi majrur dengan baris bawah. Dia majrur dengan huruf ya. Huruf ya. Baitain, maktabain. Jadi dia punya tanda Arab dia sudah pun bertukar. Jadi kita akan sebut majrur bi al-ya. Dan dengan huruf ya yang ada ni, ini adalah tanda majrur dia. Kalau dua, kalau ramai dengan ya juga. Kalau ramai manusia lah, kalau biasanya kalau benda ni dia jamak dengan jamak taksir. Beres. Huruf jar. Yang kedua adalah yang kita jumpa tadi, al-idhafah. Idhafah ni sandar kepada dua perkataan, sandar menyandar, digabungkan menjadi makna yang baru. Contohnya apa? Ghair. Ghair itu selain, dicampur dengan Allah. Jadi dia memberi makna selain Allah. Ghairullah. Jadi kalau kamu sebut ghair saja, ghairu. Jadi dia bermakna selain, umum. Tak tahu selain apa. Tetapi bila disebut Allah, jadi selain daripada Allah. Buang saja Allah, selain daripada itu bukan hakim. Mukjizat ataupun manusia biasa ataupun pokok ataupun malaikat ataupun apa-apa saja selain daripada Allah, itu adalah bukan penentu kebenaran. Yang menentu kebenaran adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ghair, dua perkataan ghairu Allah digabungkan. Ini dipanggil idhafah. Jadi Allah itu barisnya di bawah. Ghairullahi. Ghairu ni boleh, ghairi pun boleh, ghairu pun boleh. Tapi Allah ini mesti dia adalah majrur. Kita letak hukumnya adalah al-majrur bi kasrah. Tapi bukan sebab huruf jar. Kalau atas tu huruf jar. Sebabnya adalah al-idhafah. Kita sebut majrur bi kasrah li'annahu mudhafun ilaih. Dan yang pertama ni kita panggil mudhaf. Allah ini dipanggil mudhafun ilaih. Contoh lagi. Muhammadun. Muhammad. Baitun. Jadi kalau saya sebut baitun, dia bermakna rumah. Rumah, mana-mana saja rumah. Tapi bila saya sandarkan kepada Muhammad, maknanya rumah Muhammad. Bukan rumah Zaid, bukan rumah Allah, bukan rumah Fatimah, bukan rumah Ruqyah, bukan rumah siapa lagi. Siapa-siapa saja bukan. Tapi disandarkan kepada Muhammad, maknanya rumah Muhammad. Dan Muhammad tu nak letak baris mana? Tak baris bawah. Baitu Muhammadin. Jadi Muhammadin itu kita panggil majrur bil kasrah. Baris bawah. Jadi sebab baris bawah pertama huruf jar. Contohnya fi, min, ila. Yang kedua adalah idhafah. Jadi mudhafun ilaih dia sentiasa baris bawah. Hukumnya adalah baris bawah. Tak boleh kamu sebut baitu Muhammadan, tak boleh. Ghairullaha, tak boleh. Ghairullahu, tak boleh. Baitu Muhammadun, salah. Kena baitu Muhammadin. Contoh lagi. Kita ambil apa? Madrasah. Ini selalu saya buat contoh ni. Sekolah. Jadi saya gabungkan dengan kitab. Kitabul madrasah.
Dan kita akan baca dengan Kitabul Madrasah. Jadi madrasati dibaca dengan baris bawah. Nampak Jadi idhafah ini perkataan yang kedua tu Allah, Muhammad, dia kena ma'rifah. Madrasah dia kena ma'rifah. Nampak kan? Ada alif lam. Alif lam ini adalah ma'rifah. Muhammad ini adalah kata nama khas. Dia adalah ma'rifah. Allah lagilah lafzul jalalah ma'rifah. Dan yang pertama, ghair ini hendaklah nakirah. Dan asalnya ghairu ataupun baitun ataupun kitabun, dia adalah nakirah. Jadi yang pertama hendaklah nakirah, mudhafun ilaih hendaklah ma'rifah. Barulah dia jadi al-idhafah. Kalau tak ma'rifah, dia tak jadi. Dia jadi sifat. Baitun jadi idun, contoh. Dia jadi sifat, terjadi mudhaf ilaih. Syaratnya adalah nakirah, mudhafun ilaih hendaklah kita panggil ma'rifah. Jadi itu selingan, mungkin sudah pun belajar. Selingan saja. Mana tadi? Allah mudhafun ilaih. Abtaghi mudhari' marfu'un bidhammatil muqaddarati 'ala al-ya'. Sepatutnya fi'il mudhari' dia marfu' bidhammah, tetapi dhammah tak ada kat sini. Abtaghi, mana ada bari hadapan. Jadi bari hadapannya seolah-olahnya ada pada ya tu. Abtaghiyu, tapi tidak dizahirkan. Itulah kita panggil muqaddarah, ditakdirkan ada. Ia adalah tidak ada. Alal ya pada huruf ya, wal fa'il mustatir, dan fa'il ia adalah tersembunyi. Tersembunyi ini tak nampak, tidak disebut. Ada dalam abtaghi, iaitu ana, saya. Jadi kalau disebut abtaghi, saya. Kalau yabtaghi, huwa, dia. Kalau tabtaghi, sama ada hiya ataupun anta. Kalau nabtaghi, nahnu. Jadi huruf-huruf kita panggil huruf mudhara'ah itu, ia adalah membayangkan ganti nama ada di dalam fi'il mudhari'. Nampak Contoh saya sebut abtaghi. Abtaghi ini dimula dengan hamzah, abtaghi. Jadi di dalam tu ada ana. Huruf mudhara'ah ada 4. Huruf mudhara'ah ni maknanya huruf yang berada di awal fi'il mudhari'. Kalau nak terjemah Melayu, huruf fi'il mudhari'. Ada 4, iaitu hamzah, nun, ya, ta. Kita boleh gabungkan semua dan disebut dalam satu perkataan anaitu. Hamzah, nun, ya, ta. Kalau hamzah di depan, ada dhamir mustatir, iaitu ganti nama di dalam tu, iaitu ana. Beres, Jadi saya mengharap ataupun mencari ataupun mengambil. Kalau saya letak nun, nabtaghi, dhamir mustatirnya apa? Dhamir mustatirnya adalah nahnu, kami. Beres. Kalau saya letak yabtaghi, dhamir mustatirnya adalah huwa. Tidak begitu? Betul. Kemudian, kalau saya letak tabtaghi, dhamir mustatir di dalam tu ada 2, sama ada ia ataupun anta. Jadi kalau ada hamzah, ana. Kalau ada nun di depan tu, nahnu. Kalau ada ya, dia. Kalau ada ta,
sama ada hiya ataupun anta. Sudah semua itu alif, nun, ya, ta. Dan satu lagi, fi'il mudhari' ini dia ada tambah di hujung. Jadi kalau tambah di awal, ia menunjukkan dhamir mustatir itu, ana, nahnu, huwa, hiya, anta. Dan kalau ditambah di hujung, dia memberi makna bilangan. Ataupun juga ada makna jantina. Nanti kita tengok contohnya. Contohnya yabtaghi tu. Kalau saya sebut yabtaghiyani, jadi ditambah ya di depan. Kemudian di hujung ni ditambah alif nun. Jadi dia bermakna huma, dua orang. Dia bermakna apa? Huma. Dan kalau ditambah waw nun, yabtaghuna, tak baca yabtaghiyuna, yabtaghi itu susah. Jadi ya itu dibuang. Yabtaghuna ini bermaksud hum. Ditambah ya, kemudian ditambah waw nun. Jadi waw nun tu dia memberi makna apa? Memberi makna ramai. Kalau alif nun dua. Kalau waw nun ramai. Jadi kalau kita jumpa ya'lamuna, yu'minuna, jadi semuanya menunjukkan hum, mereka. Jadi kalau ya saja huwa. Kalau ya campur alif nun huma. Kalau ya campur waw nun dia adalah hum. Teres. Tengok yang ta pula ni. Ta ini kalau tabtagiyani. Jadi dia memberi makna huma perempuan. Yang atas ni huma lelaki. Ini fi'il mudhari'. Tak lupa. Jangan lupa fi'il mudhari' ni. Ini adalah asas. Kalau tabtaguna. Tabtagna. Tabtaguna tak boleh kan. Tabtagina pun tak boleh. Macam mana nak sebut? Tabtagna, saya cuba yang ni. Kalau tabtagna, dia bermaksud hunna. Hunna. Sebab nun ini kita panggil nun niswah. Nun niswah. Menunjukkan ramai perempuan. Jadi kalau waw nun, ramai lelaki. Kalau nun saja, ramai perempuan. Teres. Dan tabtaghiyah ini juga dia bermakna antuma. Kamu berdua. Dan kalau tabtaghuna, dia ada dhamir antum. Tabtaghuna, ta campur dengan waw nun, antum. Beres Tak apa. Saya ulang balik. Tabtaghi sama ada hiya ataupun anta. Tabtaghiyani sama ada huma ataupun antuma. Huma ni bagi perempuan, antuma bagi lelaki. Awak berdua. Tabtaghna, dia adalah hunna. Dan kalau tabtaghuna, antum. Tabtaghuna, antum. Antuna bukan? Tak ada. Tabtaghuna, hunna. Bukan antuna bukan? Tabtaghuna, ya betul-betul Haji, betul. Antunna. Betul Prof. Alhamdulillah ya. Ada orang tegur ni. Betul Prof. Antunna. Kalau ya barulah hunna. Jadi kalau tabtaghna, antunna. Kalau tabtaghuna, antum. Beres Jadi hiya, huma, hunna. Kalau hunna dia, saya letak kat sini lah. Saya letak kat sini. Kalau yabtaghna, dia adalah hunna. Jadi hiya, huma ke atas ni hunna. Anta, antuma, antunna. Satu lagi ni. Letak kat mana? Satu lagi, tak apa. Kita letak kat sini.
tabtagina. Tabtagina ini dia adalah anti. Tabtagi ini tambah ta dengan ya nun itu dia adalah anti. InsyaAllah beres. Ya. Jadi semua dah tu dah semua dah ni. Semua dia susun tu terabur sikit sebab saya buat mengikut huruf. Saya buat ikut huruf ana itu. Saya bukan buat ikut domain. Kalau ikut domain dia tersusun lah macam yang kita buat sebelum ni. Huwa huma hum ya huma hunna anta antum antum anti antum antunna. Jadi sekarang ni saya ikut huruf. Kalau ada huruf hamzah, dia adalah domain mustatirnya ana. Saya mencari. Kalau ada nun, maknanya kami. Kalau ada wa ya, maknanya dia, lelaki. Ya bertariyani, dia berdua lelaki. Ya bertaruna, ramai. Ramai lelaki. Mereka. Kalau ya bertarna, ditambah ya, kemudian ditambah nun niswah, maknanya hunna. Ya bertarna. Beres. Ya dah selesai. Alif dah hamzah dah selesai. Nun dah selesai. Kemudian ta pula. Ta ini kalau ta di depan dia ada dua makna. Sama ada dhamir dia perempuan ataupun awak lelaki. Kalau tabtagiyani huma antuma. Huma antuma maknanya dia berdua perempuan ataupun kamu berdua lelaki. Tabtagna antunna tabtaguna antum. Jadi kalau tabtagna kamu semua perempuan, antum tabtaguna kamu semua lelaki. Dan kalau tabtagina seorang perempuan. Kenapa? Kerana dia bersambung dengan ya al-mukhatabah. Ya mukhatabah. Ya mukhatabah tu maknanya anti. Hanya anti saja ada ya tabtagina. Beres. Dan nun ni sebenarnya dia adalah alamat i'rab. Kecuali nun niswah. Dan nun ni kita panggil kalau marfu' bi thubutin nun. Tabtagiyani nun itu adalah tanda i'rab. Tanda i'rabnya dhammah asalnya. Tetapi kalau dua orang tabtagiyani nun itu adalah tanda i'rab dia, marfu' bi thubutin nun. Tabtagina pun sama, nun ini adalah marfu' bi thubutin nun. Yabtaguna ataupun tabtaguna nun itu adalah marfu' bi thubutin. Jadi inilah huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah ini dia menunjukkan ganti nama ada di dalam fi'il mudhari' yang kita panggil tadi dhamir mustatir, taqdiruhu ana. Taqdiruhu ana. Beres. Terima kasih Prof. Yalah, ya dengan ta tu kadang-kadang tak sedar. Hakaman tamyiz. Hakaman ini tamyiz. Ini kita panggil tamyiz malhuz. Dia ada tamyiz malfuz, dia ada tamyiz malhuz. Malhuz ini dia daripada ayat itu kita tahu dia adalah tamyiz. Contohnya abtaghi ghairallah. Jadi ayatnya tidak jelas. Dan saya buat ayat. Jadi tamyiz dia ada pertama malfuz. Malfuz ini adalah ada lafaznya. Contohnya litron ataupun fadan ini ekar ataupun nombor, contohnya ishrun, arba'un, banyak sikit contohnya. Contoh saya buat ayat. Ishtaraitu arba'un. Saya beli 40. Jadi samar, tak jelas. Saya beli 40. Orang kata beli apa 40?
Kan arba'un ini adalah lafaz. Nombor, sukatan, timbangan. Jadi dia adalah tamyiz malfuz. Tamyiz itu adalah yang membezakan. Ishtaraitu arba'una, saya pun sebut kitaban. Oh, maknanya yang saya beli 40 tu bukan buah, bukan kereta, bukan rumah, bukan pen. Tetapi yang saya belinya 40 itu adalah buku. Jadi tamyiz kitaban ini kita panggil dia adalah tamyiz. Hendaklah masuk hukumnya. Beres. Jadi itu adalah tamyiz. Lagi. Indi fadanun. Saya ada seekar. Jadi seekar ini orang tak berapa jelas. Jadi ditambah ardon. Jadi ardon itu adalah kita panggil tamyiz. Yang kedua, tamyiz malhuz. Dia bukan lafaz. Tapi daripada ayat itu kita tahu dia adalah tamyiz. Contoh. Imtala'a. Imtala'a al-ina. Telah penuh bekas. Bekas telah penuh. Orang samar. Orang masih lagi samar, tidak jelas. Penuh bekas itu dengan apa? Penuh dengan batu ke, penuh dengan pasir ke, penuh dengan air ke, ataupun penuh dengan angin, atau penuh dengan apa? Jadi saya pun sebut al-ma'a. Jadi al-ma' ni adalah tamyiz. Tamyiz itu dia menjelaskan, membezakan kesamaran di dalam ayat ini. Saya beli 40, samar, tak jelas. Bila disebut kitaban, oh jelas, 40 buah buku. Saya ada seekar, tak jelas. Ardon, oh dia ada seekar tanah. Tapi seekar ni sudah tentulah tanah kan. Tapi tamyiz juga. Imtal al-ina telah penuh bekas. Tak jelas bekas itu penuh dengan apa. Bila diletak al-ma' maka dia adalah jadi tamyiz. Menerangkan, menjelaskan kesamaran dalam ayat ini. Abtaghi ghairallah. Tak jelas. Saya mencari, saya memilih selain daripada Allah. Memilih sebagai apa? Kan? Jadi hakaman. Hakaman ini adalah tamyiz. Nampak? Dia adalah tamyiz. Jadi dia telah membuka kesamaran, menjelaskan kekeliruan. Jadi aku tidak memanggil ataupun tidak mencari selain daripada Allah hakaman, iaitu penentu hakim di dalam menentukan kebenaran. Jadi hakaman ini boleh tamyiz malhuz dan juga boleh maf'ul. Maf'ul yang kedua pun boleh. Jadi i'rab dia boleh tamyiz ataupun maf'ul bihi thanin di abtaghi. Jadi abtaghi itu ada dua maf'ul. Jadi boleh dua i'rab lah. Jadi abtaghi ini boleh tamyiz, at-tamyiz, ataupun juga dia boleh maf'ul. Maf'ul yang kedua kerana abtaghi itu dia boleh mengambil dua maf'ul. Beres. Sama ada tamyiz ataupun maf'ul bihi yang kedua. Contoh juga maf'ul bihi yang kedua saya boleh balik abtaghi ghairallah. Ghairallah ini adalah maf'ul, saya buat mim saja. Mim itu adalah maf'ul yang pertama. Hakaman ini adalah mim. Mim itu maf'ul yang kedua. Jadi itu i'rab yang kedua. Yang pertama dia boleh tamyiz, yang kedua dia boleh maf'ul bih. Wa haliyah. Wa ini adalah menunjukkan ayat selepas itu adalah keadaan. Maknanya dalam keadaan. Apakah aku perlu mencari selain daripada Allah sebagai penentu kebenaran, sebagai hakim?
dalam keadaan dia Allah telah pun menurunkan Al-Quran yang sebenarnya adalah bukti jelas bahawasanya aku ini adalah Rasul. Aku ini adalah utusan daripada Allah. Nampak kan? Itu hujah yang kedua. Kemudian, apakah perlu aku mencari selain daripada Allah sebagai penentu? Sedangkan dalam keadaan ahli kitab pun mengatakan aku ini akan dibangkitkan. Al-Quran ini adalah turun daripada Allah. Jadi sebenarnya tak perlu pun. Nampak kan? Jadi waw itu adalah waw haliyah. Kan mungkin kita bahasa Melayu pun kita ada guna juga. Tapi kita tak sedar dia adalah bentuk waw haliyah. Contohnya, perlukah saya makan lagi dalam keadaan saya sudah pun makan sebelum ini, contoh. Jadi maknanya dia mendatangkan hujah. Saya tidak perlu makan lagi kerana saya sudah pun makan sebelum ini. Perlukah saya apa-apa sajalah, banyak dalam kehidupan kita, kita guna dalam keadaan kita sebut kita sekian-sekian. Jadi ini pun sama. Waw ini adalah waw haliyah. Hal ini dia ada hal jumlah dan dia ada hal mufrad. Dia ada hal mufrad. Saya melihat Muhammad dalam keadaan duduk, itu hal mufrad. Saya buat contoh mudah. Jadi hal, dia ada hal al-mufrad. Hal ni keadaan. Jadi dalam bahasa Arab, hal ini pun ada tajuk khas, keadaan. Ja'a Muhammadun mubtasiman. Muhammad datang. Muhammad datang, dia berjalan datang. Dan Muhammad tu dalam keadaan datang tu dia tersenyum. Mubtasiman tu dalam tersenyum. Dan ini kita bagi mufrad. Dia bukan ayat, dia adalah satu perkataan. Kemudian ada hal jumlah. Jumlah. Jumlah ni maknanya ayat lah. Ada hal dia bukan ayat. Dia hanya satu perkataan. Mubtasiman. Contoh. Kita buat kat sini atas. Ja'a Muhammadun yabtasimu. Yabtasimu ni jumlah fi'liyah. Dia juga adalah hal. Hal kita panggil hal jumlah. Hal jumlah fi'liyah. Yabtasimu tu jumlah. Yabtasimu fi'l mudhari' marfu' bid-dhammati wal fa'il mustatir taqdiruhu huwa. Jadi dia ayat yabtasimu. Jadi jumlah fi'liyah. Contoh jumlah isim. Ja'a. Ini yang kita belajar tadi dalam ayat tu. Ja'a Muhammadun, dia kena ada wa. Kita panggil wa hal. Wa huwa yabtasimu. Jadi ayat ni. Ayat ini adalah hal. Hal kepada apa? Muhammad. Jadi Muhammad datang dan dia datang dalam keadaan tersenyum. Kita panggil apa? Hal jumlah ismiyah. Jadi hal itu menerangkan keadaan. Memang pun orang yang datang tu kadang-kadang ada yang keadaan masam. Masam mencuka. Sebab ataupun marah. Dia datang jumpa kita, dia marah. Dia datang jumpa kita, dia masam muka. Dia datang jumpa kita dalam keadaan cemas. Ini Muhammad ni dia datang dalam keadaan senyum. Jadi dalam bahasa Arab dia ada satu ilmu ataupun tajuk iaitu al-hal. Hal ini menerangkan keadaan. Bukan saja keadaan orang Muhammad ni datang. Dalam ayat tadi dia menerangkan keadaan Nabi Muhammad SAW. Ataupun menerangkan Allah Subhanahu Wa Taala.
Ha? Jadi wahwa yang kita baca dalam Quran tadi, dia adalah waw hal. Dipanggil wa haliyah, iaitu wa al-hal. Kita tengok ayat. Afa ghairullahi abtaghi hakama. Apakah selain daripada Allah aku mencari ataupun aku mengambil sebagai hakim? Ataupun kalau nak terjemah yang kedua, aku tidak akan mengambil selain Allah sebagai hakim. Wahwa, dalam keadaan dia, Allah Ta'ala, dialah yang menurunkan kepada kamu kitab, itu Al-Quranul Karim. Mufassala, jelas, terang, detail. Semuanya ada di dalam kehidupan kamu, disentuh oleh Al-Quranul Karim. Mungkin tidak secara rinci, tapi ia adalah secara asas ada disentuh. Jadi dalam keadaan wahwa itu diterjemahkan dalam keadaan. Kalau dalam bentuk sibuk jumlah ada tak? Ya, Kalau hal dalam bentuk sibuk jumlah. ada sibuk jumlah. Kita ambil contoh lagi. Ja'a Muhammadun. Muhammad datang. Ja'a Muhammadun khalfa apa ni? Saya buat ayat betul ke tidak betul, makna dia tu tak apa, tapi ayat ni betul. Muhammad datang belakang kereta. Jadi Muhammad tu datang, keadaan dia tu duduk di belakang kereta. Jadi kita panggil hal syibih jumlah. Dia menerangkan kedatangan Muhammad duduknya kat mana? Iaitu belakang kereta. Adakah orang datang belakang kereta? Ada kan? Dia datang, dia duduk kat belakang kereta. Syibih jumlah ni menerangkan sama ada zaraf ataupun huruf jar. Ja'a Muhammad alal syahina, atas lori, boleh juga. Jadi saya guna zaraf. Jadi khalfa ini adalah syibih jumlah. Jumlah tapi dia syibih jumlah. Muhammad datang. Jadi kita pun nak lagi terangkan bagaimana keadaan Muhammad itu datang. Kita terangkan belakang kereta. Muhammad datang belakang kereta. Okeylah, walaupun makna mungkin payah nak gambarkan, tapi ayat ini adalah syibih jumlah menggunakan khalfa sayyarah. Ja'a Muhammad amama Muhammad. Muhammad pula. Ja'a Muhammad amama Zaidin. Muhammad datang depan Zaid. Maknanya dia datang duduk belakang Zaid. Ataupun duduk di depan Zaid. Ada kan kadang-kadang orang datang tu dia ada 2-3 orang. Mesti dia duduk sama ada beratur elok-elok ataupun duduk sekali kan. Jadi bila saya sebut Ja'a Muhammad amama Zaidin. Jadi Muhammad itu datang. Dia datang tu berada di depan Zaid. Rombongan pengantin, Ustaz. Rombongan pengantin. Rombongan pengantin. Ya. Ja'a Muhammad amama Zaidin. Jadi Muhammad tu datang duduk depan Zaid dia. Bagus dia datang, bukan duduk belakang ataupun duduk di sebalik kereta. Tak ada, dia duduk depan Zaid. Jadi amama ini adalah syibih jumlah. Baik tak? Jadi wahwa itu adalah hal. Banyak kita belajar ini. Saya pun berhenti banyak dihuraikan. Kalau ikutnya kita dah belajar dah ayat ni. Jadi wahaliyah huwa dhamir munfasil maftuh mubtada. Wahaliyah huwa itu adalah dhamir munfasil, maknanya tidak bersambung. Maftuh huwa itu baris atas. Huwa itu kan jadi mabniyun alal fathi dan kedudukannya dalam ayat adalah mubtada. Jadi mubtada ni dia adalah marfu' asalnya, tetapi oleh kerana huwa itu dhamir, dia adalah mabni. Alladhi isim mausul sakin dan hukumnya adalah khabar. Alladhi ini ya itu baris mati. Jadi isim mausul mabniyun ala sukun, itu maksudnya. Khabar. Jadi cukup. Mubtada khabar. Dia yang. Anzala madhin maftuh. Anzala ini adalah fi'il madhin. Fi'il madhin ini dia adalah mabni
mabniyun 'alal fathi. Jadi jujuk ni adalah semuanya mabni. Huwa dhamir mabniyun 'alal fathi. Alladhi isim mausul mabniyun 'alas sukun. Anzala fi'il madin mabniyun 'alal fathi. Jadi huwa dhamir, dhamir dia mabni. Anta, anti, antuma, huwa, hiya semuanya adalah mabni. Alladhi, alladhi ini pun mabni kecuali yang muthanna. Alladhani, alladhaini, allatani, allataini itu adalah mu'rab. Kalau jamak dan juga mufrad dia adalah mabni. Alladhi, allati, alladhina, allai semuanya adalah mabni. Dan anzala fi'il madhi. Fi'il madhi ni semuanya adalah mabni, tidak ada mu'rab. Fi'il madhi dengan fi'il amar semuanya adalah mabni. Jadi anzala, lam itu bari atas, madin mabniyun 'alal fathi. Fathi itu maknanya bari atas. Dia kira huruf akhir bari kat mana. Wal fa'il, fa'ilnya mana fa'ilnya, pelakunya, fa'ilnya adalah dhamir di dalam. Dhamir mustatir taqdiruhu huwa. Ada di dalam tu. Kalau anzala huwa, kalau anzalat hiya. Kalau anzalna nahnu, anzalna nahnu. Kalau anzaltuma antuma, kalau anzalti anti. Begitulah seterusnya. Fi'il madhi ni dia tambahan dia di hujung, fi'il mudhari' di awal. Kalau tambah ta anta, kalau tambah ti anti, kalau tambah antuma antuma. Kalau tambah tuma antuma, kalau tambah tunna antunna. Kalau tambah na nahnu, tambah na hunna. Kalau tambah na nahnu. Kalau tambah tu ana. Kalau tak tambah apa-apa huwa. Contohnya anzala, tak tambah apa-apa di depan dia. Jadi dia adalah huwa, dia. Jadi huwa ini adalah dhamir. Jadi dhamir ini kembali kepada isim zahir. Jadi dia adalah Allah. Huwa itu kembali kepada Allah. Jadi huwallazi anzala. Jadi anzala itu ada dhamir kat dalam tu. Huwa, dia adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan. Ilaikum muta'alliqani bi anzala. Anzala ni fa'il, jadi jar wa majrur dia bergantung kepada anzala. Kerana huruf ni dia tidak berdiri dengan sendiri. Dia mesti berdiri dengan yang lain. Sama ada fa'il ataupun isim yang ada makna fa'il. Contohnya anzala. Ilaikum. Jadi ilaikum itu kepada kamu. Kalau kita tak ada tempat dia kembali rujuknya, jadi dia tidak lengkap makna. Jadi mesti ada tempat dia kembali ataupun ta'alluq. Ta'alluq ni bergantung. Bergantung ni maknanya ialah kalau seseorang itu perlu bergantung kepada orang lain, maknanya dia lemah, dia kurang. Saya bergantung kepada awak. Contohnya, maknanya awak itu tempat saya bergantung. Kalau awak tak ada, saya akan lemah, saya akan kurang. Ini pun sama. Ilaikum bergantung kepada anzala. Kalau tak ada anzala, ilaikum tidak ada makna. Lemah, kurang. Jadi, dia ada perlu tempat bergantung. Ilaikum jar wa majrur. Al-kitab maf'ulun bih. Al-kitab itu adalah maf'ulun bih. Menurunkan apa? Allah Ta'ala menurunkan apa? Al-kitab. Jadi menurunkan kitab. Al-Quran. Mufassala. Mufassala ini hal. Jadi kitab itu keadaannya macam mana? Mufassalan. Mufassalan maknanya tafsil. Tafsil ni maknanya dia detail. Dia jelas. Dia terang. Menerangkan tentang akidah. Khususnya tentang Tuhan. Sebabnya manusia ini masalah utamanya adalah mencari Tuhan. Siapa yang buatnya? Siapa yang bagi rezeki? Siapa yang berkuasa? Siapa yang patut disembah? Jadi banyak kita bertengkar dalam bab ni. Sebab itulah banyak agama. Ada sembah patung. Ada yang tidak bertuhan pun ada. Ada yang sembah manusia. Ada yang sembah matahari. Ada yang sembah perempuan pun ada. Ada yang sembah syaitan. Tapi kita sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tentang ketuhanan dihuraikan di dalam Al-Quranul Karim. Paling tidak pun Tuhannya adalah Allah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Jadi surah ini saja pun sudah thuluthul Quran, 1/3 Al-Quran, kerana ia menerangkan tentang akidah, ketuhanan. Allah itu esa, tidak ada anak, tidak diperanakkan, tempat tumpuan segala manusia, dan tidak ada sebarang sesuatu sama dengan Allah. Sekutunya tidak ada. Jadi mufassalan ini ketuhanannya dan juga hubungan manusia dengan Allah, ibadat. Kan yang kita panggil rukun Islam kita, syahadah, solat, haji, puasa, itu semua adalah kita dengan Allah. Bagaimana kita nak, kita sebagai hamba, bagaimana kita nak berkhidmat ataupun kita nak sembah Tuhan kita. Jadi diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. Kebahagiaan kita ada dalam Quran. Ha? Disebut bagaimana manusia perlu bahagia. Paling tidak pun kita akan jumpa ayat ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Mungkin kita akan jumpa kullai lan yusibana illa man kataballahu lana. Tidak ada apa pun yang menimpa kepada kita kecuali telah pun ditulis oleh Allah SWT. Kan, kebergantungan kita, tawakal kita kepada Allah, itu semua adalah asas-asas kebahagiaan kita hidup di atas dunia ini. Mungkin kita susah, tetapi Al-Quran telah menerangkan kepada kita matlamat hidup kita. Matlamat hidup kita adalah syurga, akhirat. Di sana kita punya kehidupan kita yang sebenar. Jadi mereka yang ada matlamat hidup ini, iaitu akhirat, mereka akan tenang. Dan mungkin sahabat kita yang berada di Gaza, dan dari sudut zahirnya mereka itu berada dalam kesakitan, dalam ketakutan, dalam kebimbangan, ancaman dan sebagainya. Tetapi kebergantungan mereka kepada Allah, tawakal mereka kepada Allah dan beriman, tidak ada apa pun yang Allah Ta'ala tulis kecuali, tidak ada apa pun yang menimpa kita kecuali telah pun dicatat, ditulis, ditetapkan oleh Allah SWT, menyebabkan mereka berani, mereka tenang, mereka kuat, mereka rasa berkuasa. Kan? Jadi semua itu datang daripada mana? Al-Quranul Karim telah menerangkan hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia, juga hubungan kita dengan alam semesta. Banyak disebut zahral fasadu fil ard, zahral fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Banyak kerosakan berlaku di langit dan banyak kerosakan berlaku di darat dan juga di laut dengan sebab tangan manusia. Jadi dinyatakan manusia merosakkan alam ini. Manusia yang menyebabkan banjirnya, perubahan cuacanya, panasnya, airnya tercemar dan sebagainya. Tangan-tangan manusia yang merosakkan alam ini, sedangkan alam ini Allah Ta'ala telah cipta dengan penuh penuh keseimbangan, penuh kehebatan dan selainnya. Jadi mufassalah ini Allah Ta'ala terangkan kehidupan manusia, hukum hakam, sejarah, akidah, syariat dan selainnya. Jadi dia adalah hal menerangkan Alkitab itu adalah mufassalah. Okey, wa istinafiyah. Okey, ini ayat baru. Wa istinafiyah alladhi mausul maftuh mubtada ataina. Kat sinilah ayat kita yang baru. Sepatutnya kita belajar pada hari ini. Saya ingat. Di sinilah kita mula yang baru. Tapi kita macam dah berakhir kat sini. Maknanya kita tak apa. Saya rasa tak jadi masalah. Sebagai mukaddimah cuti kita. Jadi okey, kita bacalah sampai sini. Waw istinafiyah alladhi mausul maftuh mubtada. Ataina madhi sakin macam di atas juga. Ataina itu madhi mabni ala sukun. Na adalah fa'il. Ataina maknanya nahnu. Hum maf'ulun bih. Al-kitab maf'ul al-thani. Ya'lamun mithlu yajhalu. Ya'lamun itu adalah maf'ulun fi'il mudhari' marfu' bi thubutin nun. Walladzina atainahumul kitab. Ataina ini dia perlu kepada dua maf'ul. Jadi ataina fi'il fa'il. Mana maf'ul yang pertama? Hum.
Kemudian tak lengkap lagi, kami telah memberi mereka. Jadi memberi apa? Iaitu Alkitab. Kitab ini adalah maf'ul yang kedua. Ya'lamun adalah seperti yajhalun fi'il mudhari' marfu' bi thubutin nun. Tahu apa? Tahu ayat selepas itu. Tahu bahawasanya ia diturunkan daripada Tuhan engkau dengan benar. An masdariyah litaukid wan nasab. An itu an masdariyah dan dia juga adalah fungsinya dari sudut makna menguatkan, dari sudut i'rab dia memasukkan. Anna itu ada makna masdar, an masdariyah. Nanti kita boleh takwil, nanti saya takwil nanti. Dan an itu huruf taukid, dia menguatkan sesungguhnya. Wan nasab, dia menasabkan isim selepasnya. Jadi hu itu adalah isimnya. Masuk isim dia, tetapi hu itu dhamir. Jadi hu itu isim anna. Isim hu itu adalah dhamir muttasil fi mahalli nasab isim inna. Isim anna ataupun inna sama saja. Munazzalun khabaruha, khabar kepada an tadi. Min rabbik muta'alliqani bi munazzalun, ta'alluq dia tempat munazzalun, ta'alluq dia kepada munazzalun tadi, dan dia adalah mudhaf. Kaf itu adalah mudhafun ilaih. Bil haqq muta'alliqani bi mahdhu hal min ad-dhamir fi munazzalun atau min rabb. Munazzalun ni dia adalah maf'ul, dia panggil isim maf'ul. Isim maf'ul ni dia ada dhamir kat tu. Kerana isim maf'ul ini dia seperti fi'il mabni lil majhul. Kalau munazzalun makna yunazzalu. Yunazzalu. Nazzala nazzala fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Yunazzalu. Mabni lil majhul. Nanti saya huraikan minggu depan. Jadi bila mabni lil majhul, dia ada dhamir kat situ, iaitu huwa. Jadi huwa itu adalah sahibul hal. Hal itu kita boleh takdirlah kainan. Jadi walladzina atainahumul kitab ya'lamuna annahu kainan min rabbi, ataupun annahu munazzalun min rabbika kainan bil haqqi. Kita boleh takdirkan. InsyaAllah minggu depan saya hurai balik. Jadi kita berhenti kat sini. Kita berhenti masuk minal kitab wa istinafiyah. Jadi kita mula minggu depan pada wa istinafiyah. Minggu depan saya insyaAllah boleh buat kelas. Minggu depan 14. 16 tu saya pergi Jordan balik. 16, 17, 18, 19, 20. 20 dan tengoklah saya balik sampai tak pasti 21 ke 20. Jadi minggu depan insya-Allah kita habiskan ayat 114 ini insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Okey, terima kasih semua. Bersemangat lagi untuk belajar bahasa Arab walaupun banyak cuti. Orang Kelantan kata cerela-cereluk kelahnya. Jadi kalau saya pergi Jordan tu mungkin di sana ada sedikit perbezaan masa menyebabkan saya tak boleh buat kelas, dan kadang-kadang ada program. Contohnya kelas hari Jumaat tu petang kadang-kadang ada program, saya pun tak boleh buat kelas. Jadi insya-Allah selepas 16 hari bulan ni saya pergi 2-3-4 hari, selepas tu rasanya tak ada dah saya pergi. Mungkin 2 bulan selepas tu barulah ada saya pergi ke Jordan. Jadi terima kasih semua atas kehadiran. Kurang jalan. Ya, semoga Allah Ta'ala berkati kita semua. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan.